Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita dan mengekalkan hayat kita, dapat kita meneruskan kehidupan kita dalam bulan Rajab ini, yang insya-Allah tak lama lagi barangkali kita akan menyambut Isra' dan Mi'raj. Muslimin yang dikasihi sekalian, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah ayat 143, iaitu menegaskan bahawa demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang perdana, umat wasata, umat yang sederhana dalam terjemahan yang lain. Tapi barangkali yang lebih tepat adalah umat yang perdana, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kebenaran, saksi tentang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan yang benar dan tidak membiarkan manusia terkial-kial mencari kebenaran, sesat, tak tahu arah. Tuhan dah turunkan arah tersebut. Arah itu adalah arah Islam, iaitu ajaran yang nabinya adalah seorang manusia pilihan yang telah dibawa Isra' dan Mi'raj, telah dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi yang bukan hanya misinya untuk kampung dia, untuk negeri dia, untuk bangsa dia, tetapi negeri merangkum seluruh dunia, ya. Nabi yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, ya, bagi sekian alam. Maknanya Tuhan nak meratakan rahmat kasih sayang Tuhan kepada manusia sejagat, kepada jin, hatta kepada yang kafir pun Tuhan bagi rahmat. Tuan-tuan, dalam masalah Arab disebut lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah. Kalau sekiranya dunia ini dinilai oleh Tuhan seberat sebelah kepak nyamuk, nescaya Tuhan tak akan beri minum orang kafir walau sekadar seteguk air. Walau seteguk pun Tuhan tak bagi minum. Tapi kerana dunia ni di sisi Allah SWT sangat, ya, murah, dan bagi Tuhan, Tuhan boleh bagi orang kafir pun, dia boleh makan durian lagi banyak, dia boleh naik Mercedes, kereta belalang lagi besar, dia boleh kahwin lagi mahal, dia boleh kaya raya, walaupun dia kafir. Kalau dia macam setengah-setengah kerajaan Melayu ni, biasiswa pun habis tak boleh bagi dah. Pasal apa? Dia benci walaupun bangsa dia, kaum dia, tak mau dia bagi dia. Sebab apa? Benci dia dengan kehendak Islam, dengan kehendak kebenaran, dengan kehendak kebersihan. Bersih itu bagi dia kotor. Sebab apa? Dia nak minta keadilan, mana boleh. Keadilan itu dia tak boleh bagi keadilan. Dia nak orang bersih, dia tak mau, dia nak kotor. Jadi siapa nak kotor, nak bersih, dia adalah kotor. Itu timbul bersih yang kotor, tuan-tuan, ya. Jadi risalah Islam ni, risalah nak beri semangat ataupun kesedaran yang bersifat universal, bersifat alamiah. Anda bukan hanya kepunyaan Arab,
Anda adalah kepunyaan Allah. Allah memiliki alam buana ini. Perjuangan anda harus untuk manusia seluruhnya. Baik itu jiwa dia besar. Jiwa dia besar. Tuhan tidak lokek. Padahal Tuhan boleh halang air dari diminum oleh orang kafir. Siapa tolak Islam ni nak Melayu, Tuhan tak bagi dia walau minum air pun. Tuhan boleh. Betul tuan-tuan? Tapi Tuhan bagi. Dia tak potong air lah. Dia tak potong beasiswa semua. Dia tak potong. Jadi ini tuan-tuan, satu daripada misi Rasulullah SAW ialah untuk memberikan jiwa yang besar. Jiwa besar. Orang Islam ni berjiwa besar. Dia bukan berjuang kerana kampung dia. Dia bukan berjuang kerana negeri dia. Dia berjuang kerana kebenaran, kerana keadilan, kerana kebersihan, kerana semua rakyat, semua makhluk. Islam ni rahmatan lil alamin. Maknanya dia rahmat bagi kucing, rahmat bagi anjing, rahmat bagi semua binatang. Betul tuan-tuan? Sebab al-alamin merangkum semua orang. Sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tadi surah Baqarah ayat 143. Ayat tadi menyebutkan wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan rasul itu menjadi saksi terhadap kamu, bahawa dia dah bawa ajaran agama Islam, kamu dah sunat dah syahadat. Tetapi kalau kamu tolak Islam, bermakna kamu khianat kepada Allah. Kamu tolak yang rahmat, kamu bawa yang celaka, yang menyebabkan orang semakin benci hatta pada orang seagama dengan dia. Tak diberinya duit kawan tu, harta kawan tu, royalti minyak kawan tu, Muslim, Melayu, tak dibaginya, dicurinya. Dia tak merasa berdosa. Orang rasa ini politik, politik halal semua perkara. Dalam Islam tak ada politik. Adakah begitu tuan-tuan? Itu manusia haprak. Betul tuan-tuan? Kenapa dia jadi haprak? Sebab dia mulanya Islam dah, tapi lepas tu tolak. Dia nak Melayu je, nak mati Melayu. Buat apa sunat? Minta maaf tuan-tuan ya, bukan kat sini, tempat lain. Sini okey, insya-Allah tempat lain. Jadi tuan-tuan sekalian, salah satu daripada mesej risalah Islam ni ialah untuk jadikan kita ni umat yang perdana. Kita tak akan jadi perdana kalau kita jiwa kecil. Kalau rakyat pilih kita, bagi duit. Rakyat tak pilih, sapu duit dia, curi. Ini politik apa? Ini beasiswa budak. Orang punya manifesto, kalau menang, dia akan manage negara, dia akan bersihkan budak-budak ni, tak payah butang lah. Itu manifesto pilihan raya kalau dia menang. Betul tuan-tuan? Belum pilihan raya lagi, kamu tipu banyak perkara, nama-nama pun dah masuk. Rumah, satu rumah 100 orang. Belum pilihan raya lagi, kamu dah sekat orang tu. Sekat budak-budak tu nak belajar. Siapa? Ada kata kerajaan kamu nak bebaskan, nak supaya hapuskan, dia bayar lah. Jahat tuan-tuan, zalim. Curi duit orang, satu benda pun kena hukum. Ini bilion duit. Duit mahasiswa nak belajar. Kalau kamu tak nak bagi, lepaskan kuasa, bagi orang lain kuasa. Tuan-tuan, habis buat apa pilihan raya kalau macam ni? Ada pemerintah je kena hukum. Hukum. Orang tu belum merintah lagi, belum menang pun lagi. Macam mana kamu nak hukum? Ni pilihan raya, ini apa punya jiwa ni? Jiwa kerdil. Betul tuan-tuan? Ni Melayu teruk betul lah tuan-tuan. Ya. Kita pergi kepada surah Al-Imran. Surah Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat yang ditampilkan, dikeluarkan, dikedepankan kepada orang ramai. Orang Islam ni contoh. Orang Islam ni orang baik, orang adil, orang bersih.
Orang bersih, ya, orang penyayang, orang berjiwa besar. Ini yang Islam nak buat. Kalau Melayu tak mau Islam, Melayu balik ke zaman batu, zaman dahulu kala yang lebih jahat daripada orang jahat. Baik itu wajib menaikkan Islam. Betul tuan-tuan? Dalam Islam ada ajaran kenegaraan, kepimpinan, ajaran mengenai daulah, mengenai negara, mengenai politik. Banyak kitab-kitab mengenai politik Islam. Orang kita tak baca. Doktor pun tak baca, profesor pun tak baca. Bukan profesor sini, tempat lain. Jadi kalau berjuang untuk Islam ni, dia kata bukan berjuang untuk Allah dah, berjuang untuk parti. Iyalah, kita kalau tak ada parti dalam negara demokrasi, macam mana nak merintah? NGO tak boleh merintah, mesti ada parti. Jadi untuk Islam naik, naikkan parti yang berjuang kat Islam. Betul tuan? Itu salah satu. Tak ada, itu sudah syirik. Dia kata itu dah jahat. Itu sebab siapa jalan situ dia jadi kafir. Dia kata, kepala kafir pula. Ustaz jadi kepala kafir. Yang kafir betul, okey. Yang ini Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, ini kecelaruan, ya, kesesatan. Yang aneh ni orang sesat ni kata orang lain sesat ni. Wa idza marru bihim qalu inna haula'i ladallun. Ni selatah orang kafir dulu zaman silam. Bila dia tengok orang Nabi Muhammad dan kumpulannya beriman, dia kata, itu puak sesat tu, dia kata. Inna haula'i ladallun. Ada juga orang zaman sekarang lebih kurang macam itu. Dia dok kata orang berjuang Islam tu sesat. Ya tuan-tuan, sungguh aneh. Sejarah berulang, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyuruh yang ma'ruf. Menyuruh yang ma'ruf ni maknanya apa tuan-tuan? Mengikut kebenaran. Kita kena menjadi pemimpin pemerintah yang benar. Pemerintah yang benar mesti memerintah atas landasan kebenaran. Orang yang patut dapat duit dibagi. Orang yang patut dapat royalti, negeri yang patut dapat royalti dah ada kontrak dah. Ya, kafir pun kita kena jaga kontrak dia, apatah lagi orang Islam. Cuma negeri lain, negeri mungkin parti Islam menang, pasal apa kita harus cut? Kau rampas ribuan, bilion duit orang, kemudian berkata negeri itu miskin, tak tahu merintah. Ustaz-ustaz ni tak pandai merintah. Kamu curi, kamu rompak duit itu, bagi pada orang pemimpin yang tak menang pun kamu lantik bagi dia. Dia bukan parti yang menang, dia tak berhak pegang itu. Misalnya tuan-tuan, betul tak? Ini suatu penyalahgunaan kuasa yang sungguh, ya, menjijikkan. Dan kita melihat hal-hal ini depan mata kita. Masya Allah. Adakah Islam tak ada ambil kisah? Tak kisah bab ni? Dah. Islam merangkul semua perkara. Kita mesti lihat semua aspek. Sebab itu ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf ini adalah tugas khaira ummatin. Kalau khaira ummatin ni tugasnya menghabiskan boreh saja, menghabiskan nasi yang ada, kuih-kuih masjid yang ada, pisang-pisang. Dia tak jadi khaira ummah. Dia mesti mengajak orang ke arah ma'ruf. Ma'ruf maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Islam. Kalau kita baca tafsir, dia kata al-khair, al-ma'ruf, ini adalah maksudnya Islam. Jadi kalau kita suruh orang ikut Islam, kita jadi orang baik. Suruh ikut Melayu, sesat, mati jahiliah. Sebab Nabi tak suruh kita dakwah untuk ikut Melayu. Betul tuan-tuan? Fad'u bida'wa Allah, kata Rasulullah SAW. Seru dan dakwahlah orang, ajaklah orang dengan seruan Allah yang menamakan kamu orang Islam sebagai mukmin yang bersaudara. Jadi seruan, ajakan mesti ke arah Islam. You ajak lain, you sesat, you menyimpang, mati jahiliah. Berjuang atas dasar Melayu, atas dasar asabiah, hadis yang sangat banyak
mati jahiliah. Ada dalam hadis yang lain, bahwa min jisi jahannam, dia akan menjadi bara api neraka. Siapa nak jadi bara, dah sunat jadi bara neraka, pergilah. Jangan ikut perjuangan Islam, mati melaju je. InsyaAllah masuk, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah Rasulullah SAW dibawa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai daripada Mekah bawa sampai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu kira dah negeri lain, kawasan lain, kaum lain. Nabi Muhammad dalam kalangan Quraisy. Kenapa dia dibawa ke situ? Ditunjukkan, ya, Turi Sina, Gunung Sina. Di sini Musa bertutur kata dengan Tuhan. Tuhan berdialog dengan Musa. Dibawa lagi Baitul Laham. Di sini tempat Isa dilahirkan, dan banyak lagi tempat ditunjuk. Mekah dulu, Madinah dulu jumpa. Madinah ni tempat akan menjadi tempat penting kebangkitan Islam. Menunjukkan bahawa Islam yang dibawa Rasulullah ni agama yang universal. Dia bukan agama kampungan. Bila anda masuk Islam, anda menjadi insan universal, insan alamiah. Tentang you Melayu, you Jawa tu tak kisah. Itu tak apalah. Macam mana mi Jawa, you boleh makan mi Jawa, mi Melayu, mi Siam, tak kisah. Tak ada masalah itu. Tak payah berebut berkelahi mengenai mi Jawa dengan mi Siam. Sama-sama mi, makan aja lah. Tuan-tuan, yang penting konyang. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita melihat, ya, perjuangan Rasulullah SAW ni, kita akan dapati bahawa permulaannya adalah baginda itu dibelah. Dada dia dibelah. Sudah pasti kita tak boleh belah. Tapi sekarang ni menjadi biasa. Siapa nak menambah umur, dia kena belah jantung dia. Betul tuan-tuan? Supaya di mana ada saluran yang tu, dia boleh naik jadi muda balik. Ramai yang kata, Ustaz, dia jadi muda balik, Ustaz. Iyakah? Saya kata, kalau tak muda, mati terus. Itu je. Jadi gamaknya dia membayangkan tentang di akhir zaman, potong dada ni, belah ni dah jadi biasa dah. Betul tuan-tuan? Dulu orang takut. Nabi boleh lah, dia kata. Nabi Jibril potong tu macam kita ni. Tapi sekarang pun orang dah boleh. Ya. Cuma yang penting tuan-tuan, nak disebutkan di situ Nabi, ya, dibersihkan, ya, bahagian yang tempat bergantungnya syaitan di situ, iaitu dia sebut darah, ya, tempat darah hitam dibersihkan dengan air Zam-Zam, ya. Dan dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dimasukkan ilmu, nur. Jadi ini saudara sekalian, maknanya untuk kita menjadi orang baik, kita kena bersihkan diri, buang hasad dengki, buang benci, ya. Asal lain daripada ini je, jangan bagi beasiswa, ini bukan orang kita, kata dia. Asal lain dia, jangan bagi lembu kita punya, habis dia saja bedal lembu. Tak boleh, kita kena berjiwa besar. Ini dia orang miskin, bagilah. Soal dia pilih parti kita tak pilih, itu tak ada masalah. Kita ni memang negara demokrasi, itulah dia. Besok kalau dia merintah pula, dia sokong atau dia tolong, macam mana lah, tak kisah. Macam tu kan? Oh tidak, kalau dia merintah, wajah hancur. Ini menunjukkan bahawa you anggap pemerintahan ini bukan amanah, ini ghanimah. You nak sapu bersih, sapu semua you saja. Kalau you tak dapat, biar hancur negara, biar hancur polis, biar hancur. Oh, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Pemerintahan ni adalah amanah. Kalau you memang tak sesuai memerintah, kepala pun kecil, fikiran kekampungan, masih lagi Melayu dengan balutan kelompong Melayu yang tak boleh keluar. Kita dah masuk Islam, dah bebas. Semua orang Islam bersaudara. Merah ke dia, hitam ke dia. Betul tuan-tuan?
Kuning ke? Kuning. Tapi ada orang takut warna kuning ni tak? Dah lah, kuning takut. Apa lagi semua sekarang kita nak naikkan hijau. Hijau kalau dia takut juga memang parah lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini bermakna bahawa ciri kejernihan, kebersihan hati, jiwa kita kena bersih. Kemudian kita kena ada ilmu. Kalau ada ilmu, kita tahu apa hukumnya aku tak bagi rakyat Selangor, pelajar Selangor, siswa Selangor ni duit negara ni. Apa hukumnya? Dia berhak sebab you memerintah sekarang, you pegang kuasa sekarang, duit semua di tangan you, dah sapu banyak dah. Apa hukum aku tahan pula? Yang mana negeri-negeri nak Islam ni aku sekat jangan bagi, supaya dia rasakan. Apa hukum dia dari sudut agama? Ada tak? Mesti ada hukum dia sudut agama. Kalau orang tak nak belajar agama, ini politik Ustaz, ini kalau tidak ni tak boleh menang, kita tahu. Jahat. Ni politik jahat tuan-tuan. Politik dajal. Tak politik dajal. Kau ni aku bagi duit, kau aku tak bagi duit, aku mati. Itu dajal. Tuhan kafir pun Tuhan bagi makan. Betul tuan-tuan? La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam agama. Kalau kamu tak nak juga tak apa, tapi kamu akan masuk neraka. Tak apa. Masuk neraka masuk. Okey. Tapi jangan menyesal. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapati dalam Isra' Mi'raj ini ada pengajaran. Ilmu halal haram kena ada. Bukan ilmu tentang dunia saja. Kalau anda nak buat tindakan sesuatu, hukum kafirkan ulama, apa hukum dia? Ada tak? Kalau tak ada ilmu, belajar tuan-tuan. Jangan kafirkan orang tak tahu agak. Tapi tak kafirkan yang kafir pun tak betul juga. Jadi begitulah. Semuanya harus difahami berlandaskan kepada jiwa yang bersih, keilmuan, keimanan. Harus ada iman. Hidup ni kalau tak ada keimanan, macam tidak ada apa yang you percaya. Tuhan dia tak percaya, halal haram tak percaya, ulama tak percaya, masjid tak percaya apa? Nak jadi apa? Manusia tak ada kepercayaan, tak ada sumber halal haram, dia akan menjadikan halal haram mengikut kehendak dia, nafsu dia. Hari ni aku berkuasa, tu belum pada aku lah, aku tak nak bagi kau. Boleh ke kita berfikir seolah-olah dunia ni Tuhan tidak ada? Itu berfikir macam dunia Tuhan tak ada. Islam tak ada, Nabi tak ada, Quran tak ada. You boleh buat, you boleh fitnah orang, you boleh ledakkan orang, orang tak mati, orang mati, tapi orang lain kena, tak apa. Politik punya pasal, ini politik Ustaz, kata dia. Boleh macam tu tuan-tuan? Boleh? Tak boleh. Kita orang beriman yakin, walau sebesar zarah anda buat jahat pada orang, you polis, you lanyak orang sampai mati kerana dia pakai baju kuning, dia nakkan bersih, dia duduk tepi jalan, you lanyak dia sampai dia mati, tak boleh menafas, mati. Lepas tu tak ada, dia mati sendiri, apa boleh buat, dia kata. Tuan-tuan fikir dia boleh lepas ni? Malaikat boleh lepaskan dia? Tak boleh lepas. Kepala di atas yang duk larang orang jangan tu, atau suruh tu, boleh lepas? Tak boleh lepas. Orang beriman, sebab itu kita nak memimpin orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang beragama. Pemimpin tolak agama sia-sia, dia takkan laksana, dia tak mau hukum Tuhan bagi dia zalim. Macam mana kita boleh pilih dia? Macam mana Islam boleh kata okey? Tak ada tuan-tuan. Islam tetap akan anggap ini suatu dosa besar. Kamu lantik orang macam ini, puak-puak yang macam ni, dah sapu duit macam ni, kamu lantik, kamu berdosa besar. Kamu akan dibawa bersama sebagai pencacai dan penyokong yang menyebabkan orang tu boleh bercokol kat situ, tak turun-turun. Betul tuan-tuan? Sebab itulah kita penting kita kena tengok Isra' Mi'raj ni
Jangan kita tengok macam cerita 1001 malam. Lepas dia naik tingkat 1, langit 1, naik tingkat 2, tingkat 2. Itu je bincang. Nak kena ambil kesimpulan. Kenapa ada peristiwa itu? Kenapa Rasulullah dibawa situ? Sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Madian, sampai ke semua. Kenapa? Sehingga ada pula diberitakan dalam hadis, Nabi mengimamkan nabi-nabi, roh-roh nabi-nabi yang ada. Mustahil ke? Tuhan, tidak ada yang mustahil pada Tuhan. Kalau Tuhan nak bawa Nabi pergi ke Madinah daripada Mekah ke Baitul Maqdis, mustahil ke? Mustahil, tuan-tuan. Sekarang ni pun kita boleh terbang, tuan-tuan. Boleh terbang, tapi kena naik, ada duit lah. Kalau tak ada duit tak boleh. Mimpi je lah. Jadi tuan-tuan sekalian, ada dia punya dalalah dia. Jadi apa dalalah dia? Ya, menunjukkan bahawa Madinah, Mekah ini kawasan yang sangat suci. Kita tak boleh anggap ini negeri Arab ni pasal lah kita ni Melayu jauh. Dia kiblat kita. Ya, dia kita punya hadaf, kita punya matlamat kita, perjuangan kita. Jadi Islam ni menyebabkan kita memikirkan nasib orang kita di Palestin, orang yang dekat Baitul Maqdis, orang yang di Gaza. Gaza ni kira-kira dia masuk persekitaran mubarakah yang diberkati Tuhan. Persekitaran ni tanah dia sangat suci. Malaikat-malaikat ataupun roh-roh Nabi dekat situ. Sehingga Nabi pernah saya baca dalam Muslim, hadis Muslim, dia kata Nabi masa berjalan tu dia ternampak. Dia kata macam saya ternampak Yahya sedang berjalan di sini, sedang bercakap di sini. Kejap macam saya nampak Musa sedang berjalan di sini dengan tongkat dia kata kat sana. Maknanya gambaran itu masih hidup. Di sini ada tanah para aulia, para anbiya. Sebab itu kita nak pergi, kita nak mempertahankan dia, kita nak tolong orang-orang dia yang menderita. Jadi tuan-tuan, ini semangat Isra' Mi'raj, ya, iaitu kita nak memahaminya dengan cara yang betul, sehingga kita boleh menjadi insan yang tinggi darjatnya, yang walaupun tak naik ke langit, tetapi budi dia tinggi, akal dia tinggi, mulia, suci. Dia naik juga ke langit, naik kau terbang aja, tak apalah, tak adalah langit banyak sangat. Nampaklah awan, tu je. Tapi yang penting dia menjadi insan yang tinggi derajatnya. Ya, Isra' Mi'raj membayangkan ketinggian martabat. Rasul dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad, mana ada Nabi lain dibawa ke Sidratul Muntaha? Kita pergi London pun rasa besar hidung dah, mengah hidung. Betul tuan-tuan? Baru pergi London, balik London ni kemain tai pun besar. Boleh, bukan malah tai tak ada masalah, tapi maknanya dia rasa bangga sungguh. Ini Nabi dah dibawa sampai ke langit. Kita mau ikut juga. Nak ikut bapak Melayu juga ataupun datuk Melayu dah. Datuk Melayu bukan Nabi. Betul tuan-tuan? Sebab itu perjuangan Islam itulah perjuangan yang patut semua orang Melayu perjuangkan. Sebab dia dah sunat dah. Betul tuan-tuan? Kalau tidak, dapat pahala sunat je lah, masuk neraka. Apa tuan-tuan? Sunat tapi masuk neraka rugi. Baik tuan-tuan, kalau boleh yang dah sunat ni masuk syurga semua, tak yang masuk neraka dah. Betul tuan-tuan? Apa halangan yang Nabi lihat? Seperjalanan syaitan yang lajunya lebih laju daripada, hampir sama laju, dia kejar, dah hampir. Dengan bacaan tertentu baru terbakar dia. Maknanya di dalam dunia ni tuan-tuan, ada musuh kita selain daripada iblis lain lah. Afraid ni, syaitan ni yang
sangat jahat ni, ini yang kadang-kadang orang lain bela. Ada yang bela, betul tuan-tuan? Bela puaka. Jadilah dia insan berpuaka. Jadi kita tak mahu yang jadi macam itu. Kita nak insan yang betul-betul bebas, tidak dipengaruhi oleh puaka, tidak beri makan puaka, tidak menang kerana ada puaka. Ni orang nak menang lawan bola pun pakai puaka juga. Dia cari jin, dia boleh nahan hujan, dia kata, supaya dia boleh menang. Masya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak lagi perkara tentang Isra' ni, macam mana Rasulullah SAW menghadapinya, dan kita harus pelajari ni satu demi satu supaya kita ambil pengajaran. Kalau tidak, kita hanya dengar cerita je lah. Itulah tuan-tuan, kita fahami bahawa pahala berjihad dilihat oleh Rasulullah SAW di situ macam pahala hari ni kita tanam, masa tu juga tuai. Tanam tuai, tanam tuai. Mana ada orang tanam hari ni masa tu juga tuai? Tak ada. Hanya dalam berjihad. Sebab itu ada ramai orang berjihad. Ada yang mati, ada yang begitu berjihad. Dia tahu jihad ni maknanya matilah. Ini jihad. Sebab pahala dia disebut di situ, kaum yang sedang bertanam dan terus menuai hasil tanaman mereka. Bila dituai hasil buah yang berkeluar itu semula tadi, seolah-olah belum lagi dituai. Bila dituai ada lagi keluar, tuai ada lagi. Menunjukkan jihad untuk memenangkan Islam ni, pahala dia macam tu. Macam mana orang dulu, Melayu ni dulu, Hindu atau Buddha, tiba-tiba dia berjihad datang sini, naik kapal, dia sebarkan Islam sehingga Melayu semua dah masuk Islam. Ada juga yang nak Melayu aja, ada juga. Tapi kebanyakan dah Islam. Dia dapat pahala tuan-tuan. Betul tak? Pahala dia itu macam tadilah. Masa ni tuai, masa tu tumbuh lagi, tuai lagi. Ini pahala berjihad fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, banyak lagi yang Nabi lihat. Kerana masa kita, saya katakan tadi, itulah maknanya yang dapat kita sampaikan dalam masa yang terdekat ni. InsyaAllah kita sambung lagi dalam kuliah yang lain. Kerana dia Isra' Mi'rajnya 3 hari tuan-tuan. Kalau diceramahkan 3 hari tak habis. Dan biasanya ada lembu dan nasi dan semuanya. Malam ni, siang ni tuan-tuan boleh cari kedai je lah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi dengan tajuk yang lain. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.